Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Johor Darul Takzim 2 menentang pasukan Perak, yang mana JDT 2 menang 3-1 hasil jaringan daripada Fernando Rodriguez 2, satu daripada Adam Farhan. Manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Hakimi Mak Isa melalui sepakan penalti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim 2 dahulu. Apakah kekuatan mereka pada perlawanan ini? Yang pertama adalah mengenai peranan pemain-pemain pasukan JDT 2 dalam melakukan hantaran-hantaran di belakang pertahanan pasukan Perak yang telah memberi ruang dan juga dalam masa yang sama gagal untuk membuat offside trap dengan sangat bagus. Yang mana kita boleh lihat ketiga-tiga gol yang terhasil daripada pasukan JDT 2 adalah berpunca daripada hantaran-hantaran yang dilakukan kepada arah barisan pertahanan pasukan Perak yang telah kehilangan pemain-pemain di kawasan tersebut yang agak tinggi dan berada dalam kedudukan yang kosong. So, hantaran-hantaran yang dilakukan kepada Fernando Rodriguez, kepada Adam Farhan adalah hantaran-hantaran yang sangat bijak dengan meletakkan bola di belakang pertahanan untuk menerima ataupun untuk supply bola kepada bahagian serangan pasukan Johor Darul Takzim lah. Bermaksud di sini pasukan Johor Darul Takzim 2 menggunakan kealpaan dan juga kelemahan serta kesilapan barisan pertahanan pasukan Perak yang telah membuka ruang dan terlalu kosong dengan menghantar bola di belakang pertahanan mereka, dan mereka exploit kawasan kosong tu dengan hantaran-hantaran through passing yang menarik kepada bahagian hadapan pasukan JDT 2. Dan kita boleh tengok walaupun gol pasukan JDT 2 yang terhasil melalui Fernando Rodriguez salah satunya adalah sepakan penalti, tetapi gerakan sebelum sepakan penalti tersebut juga adalah hasil hantaran yang dilakukan di belakang pertahanan disebabkan barisan pasukan Perak yang terlalu tinggi dan juga terlalu kosong memberi space dan juga ruang untuk pemain-pemain tengah JDT bagi melakukan hantaran ke belakang ataupun melakukan hantaran di kawasan kosong tersebut lah. Kiranya passing lane pasukan JDT tu memang kosong, empty, tak ada apa. Jadi pemain pertahanan Perak memang tak ada, so tak boleh nak intercept ataupun tak boleh nak block hantaran-hantaran through passing tersebut, yang menyebabkan JDT berjaya exploit kelemahan tersebut dan menjaringkan gol untuk pasukan Johor Darul Takzim 2 pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Johor Darul Takzim adalah mengenai mereka punya Musa CDB, yang mana pada perlawanan ni sekali lagi Musa CDB menunjukkan satu performan yang menarik untuk pasukan JDT 2 dengan ball control yang baik, dribble yang baik, dan yang paling penting Musa CDB juga adalah perancang dan juga penggerak utama untuk pasukan JDT 2 pada perlawanan semalam, dan dia juga adalah penghubung untuk bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan JDT 2 semalam. So boleh dikatakan Musa CDB antara one of the best player yang sekarang ada dekat JDT 2. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim 2 adalah bahagian tengah yang diketuai oleh Aisar dari Syam, yang mana Aisar bertindak sebagai holding midfielder. Beliau berjaya untuk membantu bahagian pertahanan pasukan JDT 2 semalam dengan sangat baik ketika JDT 2 diserang oleh pasukan Perak di second half, dan kita boleh tengok juga beliau juga kadang-kadang menggerakkan ataupun involve dengan bahagian serangan dengan melakukan passing ke bahagian hadapan. Dan yang paling penting, peranan dari Syam sebagai attacking midfielder juga telah menyebabkan barisan tengah dan juga barisan serangan pasukan JDT 2 agak hidup dengan hantaran-hantaran bijak yang dilakukan oleh Derry Syam, dan juga pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Derry Syam juga menunjukkan yang beliau telah menemui kematangan dalam corak permainan beliau. Jadi peranan Aisyah dan juga Derry Syam di bahagian tengah telah melengkapi antara satu sama lain, yang mana Aisyah lebih balance dan lebih memfokuskan untuk bertahan berbanding Daryl yang lebih memfokuskan untuk membantu bahagian serangan. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Dan yang keempat yang boleh saya puji adalah tentang defense department pasukan JDT 2 lah, yang mana yang diketuai oleh Adam Noor Azlin bergandingan dengan Feroz Baharudin, yang mana kedua-dua center back ni menunjukkan satu performance dengan kematangan yang sangat bagus. Mereka banyak intercept hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain Perak di kawasan di box pasukan JDT, dan mereka juga berjaya untuk block hantaran ataupun shooting yang dilakukan
dilakukan oleh pemain Perak, dan mereka juga cepat untuk react dalam kotak penalti untuk melakukan tackling bersih, dan mereka sangat cemerlang dari segi man marking, yang mana Feroz berjaya untuk mengawasi dan juga mengawal pergerakan Akil Hilman pada perlawanan semalam dengan sangat-sangat cemerlang lah untuk barisan pertahanan pasukan JDT 2 pada perlawanan semalam. Jadi itu antara perkara yang boleh saya puji untuk JDT 2. Dan untuk kelemahan JDT 2, ada perkara yang mereka perlu perbaiki, antaranya daripada segi finishing, yang mana pada perlawanan semalam ada beberapa gerakan-gerakan yang sepatutnya disudahkan dengan jaringan, tetapi barisan serangan ataupun attacking force pasukan JDT 2 gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut, terutamanya Fernando Rodriguez lah. Sepatutnya semalam 2 atau 3 kali beliau dah boleh lengkapkan hat-trick beliau lebih awal, tetapi sayang beliau gagal untuk berbuat demikian. Satu gol offside, satu dia shoot tersasar dan sebagainya. So JDT 2 perlu improvise daripada segi attacking force untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Sebab apa? Sebab sekarang mereka dah berada di tangga atas nombor 1 Liga. So kalau nak kekal solid untuk ada goal different, mereka perlu jaringkan gol lagi banyak lah, untuk memastikan yang mereka tidak menjadi masalah sekiranya habis season nanti perbezaan gol yang memisahkan. So benda tu perlu diperbaiki oleh barisan hadapan JDT 2. Okey, kita masuk kepada pasukan Perak pula. Saya mulakan dengan kelemahan pasukan Perak dahulu. Kelemahan pasukan Perak yang pertama tentang defense department lah, iaitu bahagian pertahanan pasukan Perak pada perlawanan semalam, yang mana mereka terlalu memberi space dan juga ruang, yang mana saya tak faham sama ada mereka nak buat offside trap ataupun mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Tetapi benda tersebut telah menyebabkan memakan diri mereka sendiri apabila pemain-pemain pasukan JDT berjaya exploit dan juga berjaya menemui kelemahan tersebut, yang mana defense department pasukan Perak memang terlalu ruang kosong diberikan kepada barisan serangan JDT untuk melakukan true passing dan beat mereka punya ruang kosong tersebut. Kiranya barisan pertahanan JDT sendiri, barisan pertahanan Perak sendiri yang memberi ruang dan juga peluang kepada JDT punya attacking force untuk menjaringkan gol dan juga melancarkan true passing tanpa ada menutup passing lane ataupun tanpa tutup space tersebut. Jadi defense department pasukan Perak perlu perbaiki, terutamanya di bahagian centre back lah. Semalam memang nampaklah bahagian centre back tu senang kena tembus sebab ruang kosong diberi, dan mereka berjaya untuk beat offside trap yang cuba dilakukan. Defensive line pun agak tinggi, memang senang ditembusi dan senang diexploit oleh attacking force pasukan JDT. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, semalam boleh dikatakan pasukan Perak tak ada seorang attacking midfielder yang boleh connect antara bahagian serangan dan juga bahagian tengah dengan sangat baik. So mereka bermain dengan long ball untuk cari Akil di bahagian hadapan, tetapi sayang seribu kali sayang lah apabila Akil dijaga dan juga dimarking dengan baik oleh Feroz. So Akil tak boleh nak bergerak bebas, jadi peranan Akil sebagai lone striker pun agak susah untuk function dengan baik pada perlawanan semalam, disebabkan tak ada orang yang backup beliau yang berada di belakang lah. So itu yang menjadi masalah kepada attacking force pasukan Perak juga. So benda tu perlu diimprove, perlu diperbaiki untuk memastikan yang Perak sekiranya boleh stay lagi dalam saingan Liga Premier, sekiranya dapat pemilik baru. So Perak boleh improve benda-benda tu lah untuk memastikan yang mereka punya bahagian hadapan lebih kreatif dan mereka sentiasa ada support di belakang Akil untuk memastikan yang Akil tidak berkeseorangan dalam setiap game. Itu yang perlu diimprove untuk pasukan Perak. Dan untuk kebaikan ataupun boleh dipuji, semalam Perak di second half, ya mereka bermain dengan sangat baik, mereka menunjukkan kemampuan untuk menyerang, tetapi daripada segi in term of ending product, iaitu daripada segi penyudah, daripada segi melakukan percubaan, mereka still lagi kurang. Mereka tak boleh nak convert peluang yang ada. Mereka terpaksa untuk pergerakan ataupun corak permainan menyerang mereka tu berjaya dipatahkan, terutamanya dalam D-box pasukan JDT lah. So mereka perlu lebih kreatif, mereka perlu bertindak lebih pantas untuk release ball dan melakukan percubaan. Sekiranya tidak, memang pergerakan mereka mudah dirantai dan mudah dibaca dan mudah dipatahkan. Even dalam kotak penalti sekalipun, mereka akan kehilangan bola dengan begitu mudah lah. Tetapi untuk second half memang nampaklah mereka eager untuk menyerang, tetapi tak ada end product, tak ada penyudah yang baik, tak ada peluang yang baik untuk disudahkan. So yang tu perlu diperbaiki juga. Dan pujian juga harus diberikan bagi saya adalah tentang Hakimi Isa. Hakimi Isa menunjukkan satu performance yang menarik pada perlawanan semalam, yang bermain sebagai winger. Beliau adalah penggerak utama, mempunyai kelebihan daripada segi dribbling, ball control, memang padu, kaki kiri yang sangat solid boleh saya katakan. Banyak menguncang-ngancingkan pertahanan pasukan JDT, terutama
namanya Omar Hakim di bahagian kiri JDT. So memang Hakimi Mat Isa ni antara orang kata apa future prospek untuk pasukan Perak. So gila lah betul-betul dan jaga betul-betul. Manakala untuk pertahanan yang boleh saya puji adalah tentang Nasrul Amri, yang mana beliau juga bertindak dengan cemerlang untuk merantai pergerakan Musa CDB, yang mana Musa CDB semalam tidaklah terlalu bebas seperti game-game yang sebelum ni, disebabkan dirantai dengan baik oleh beliau dan berjaya gagal untuk beat Nasrul dengan banyak kali. So benda tu pun patut dipujilah untuk back kiri pasukan Perak. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.